Serius. Pak Menteri, Sedikit. tarik bentar. Mana satu yang Pak? Saya Ada bagi, dua, tiga. Saya bagi naik presiden dulu, kemudian Datuk Yang di-Pertuan dan terima kasih Menteri. Ringkas saja tentang kosmetik tadi itu. Ya. Okey. Adakah pihak kementerian memiliki panel yang mencukupi, bukan sekadar lesen yang saya sebut tadi semalam, lesen tidak ada lesen ataupun tidak ada lesen, untuk memastikan tentang mutu kosmetik tersebut bagi aspek kesihatan, keselamatan pengguna. Kerana sekarang ini banyak sangat nak slim badan, nak memutihkan muka dan seumpamanya, mencerahkan kulit. Jadi oleh itu saya ingin mendapat kepastian, adakah kementerian dalam menilai sesuatu produk itu sebelum memberikan ianya satu lesen memiliki kepakaran, menggabungkan kepakaran itu untuk memastikan produk itu selamat atau tidak selamat bagi pengguna. Terima kasih. okey, balik buta sekali lah. Jangan contohilah Kubang Krian punya soalan yang mana. Ya. Saya ingat saya punya soalan semua memang straight to the point. Saya tak suka nak pusing-pusing. Saya minta kewajaran panel syariah itu kerana sudah ada fatwa. Jadi fatwa itu kalau tidak di follow up dengan panel, kita takut nanti dia hanya jadi satu yang umum gitu, sedangkan dari segi operasi dia tidak compliance. Sebab itu makna compliance, makna dia kena tak bagi keputusan harus tapi tak comply, tak boleh. Jadi saya menyokong penuh dan saya harap ini bukan pertimbangan lagi, tapi dia perlu dijadikan sebagai satu package bersama dengan akta ini. Terima kasih. InsyaAllah Yang Berhormat Tarik Buntah, insyaAllah. Kepada Yang Berhormat Kubang Krian, seperti saya sebutkan tadi, yang setiap kelulusan untuk kosmetik tadi mesti daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi produk-produk itu mesti dicek oleh Kementerian Kesihatan, diperiksa oleh Kementerian Kesihatan, dan Kementerian Kesihatan akan membagi kelulusan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan supaya diwujudkan jawatan kuasa tadi, supaya dalam jawatan kuasa nanti akan wujud kementerian-kementerian yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Dan kita tahu banyak alat-alat kosmetik, makanan dan sebagainya. Dan soal halal tadi, mungkin halal compliant tadi, kerana apabila menjual kosmetik misalnya, perlu diperhalusi dari segi ingredient di dalam kosmetik itu sendiri. Adakah ianya melibatkan satu objek-objek haram di dalam itu ataupun tidak. Jadi soal halal haram saya rasa amat penting, kerana ramai pengguna-pengguna kosmetik, makanan dan sebagainya terdiri daripada orang Islam yang tentunya ingin memastikan bahawa produk yang mereka miliki adalah halal, bukan setakat makanan tapi makeup, mungkin beg kulit dan sebagainya, kita tidak tahu haram atau halal dan sebagainya. Jadi saya kata semalam pada Tarik Buntah bahawa kita akan melihat perkara ini dengan serius. Saya tidak boleh mengatakan setuju dan akan wujudkan terus, kerana kita mesti melalui perbincangan dan sebagainya. Walaupun perkara itu adalah perkara yang saya kata saya setuju, cuma prosedur nanti saya akan bincangkan dalam pihak kementerian. Peralatan kesihatan. Ya Ahmad, kita dah sejam setengah. Boleh saya sikit je? Menteri, Kalau yang peralatan kesihatan yang elok tu saya setuju tu lah. yang elok ni. Saya setuju lah. Saya nak cakap yang elok-elok kan. Saya Tak ada setuju. yang tak elok melainkan elok. Saya setuju. Berhubung dengan peralatan kesihatan yang disebut oleh Menteri tadi ini, kita telah mendengar beberapa kali daripada Kementerian Kesihatan akan mengadakan rang undang-undang peralatan kesihatan untuk mengawal kegunaan peralatan kesihatan yang dijual secara langsung ini. Misalnya saya bagi sebut beberapa kali dalam dewan tentang sonotron, mesin untuk menyembuhkan berbagai-bagai jenis penyakit, tetapi belum disahkan oleh Kementerian Kesihatan sebab kita tidak ada rang undang-undang peralatan kesihatan. Jadi saya rasa ini perlu diberi perhatian oleh kementerian supaya bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan untuk supaya mereka ini tidak menipu rakyat dengan peralatan-peralatan sebegini. Itu aja. Baik kan? Soalan yang baik. Soalan yang baik, dan saya bersetuju lah dengan Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Yang Muhammad Bandar Kuching membangkitkan mengenai kuasa pengguna
untuk mendapatkan kembali wang yang dilaburkan di dalam skim jualan langsung atau piramid apabila berlaku penipuan dan sebagainya. Setakat hari ini, pengguna boleh menuntut kembali wang melalui tribunal tuntutan pengguna sekiranya tuntutan di bawah RM25,000. Ianya amat cepat dan ringkas. Fee untuk setiap tuntutan pengguna adalah sebanyak RM5 sahaja. Jadi kalau Yang Berhormat Bandar Kuching kata semalam takut burden dibebankan dengan fee peguam yang tinggi, mereka boleh ke tuntutan pengguna kalau RM25,000 ke bawah. Tapi kalau RM25,000 ke atas, maka ianya perlu dibawa ke mahkamah sivil seperti biasa. Yang Berhormat Bandar Kuching juga okey. Satu lagi, okey, saya Yang Berhormat Kuching juga mengatakan bahawa kalau syarikat itu sudah bankrupt dan sebagainya, bagaimana, apakah yang berlaku. Setakat ini Yang Berhormat, satu lagi yang mereka boleh lakukan adalah dengan membawa kes ke mahkamah biasa, dan mereka boleh memohon pampasan walaupun kes dibawa di dalam mahkamah jenayah seperti biasa. Kerana Seksyen 426 CPC membenarkan mahkamah memberikan award ataupun memberikan pampasan damages kepada mereka yang mengalami kerugian. Dan tapi pihak kementerian sedang menimbangkan cadangan yang dibawa oleh Yang Berhormat Pasir Mas semalam, iaitu supaya diwujudkan peraturan sebelum satu-satu syarikat jualan langsung diberikan lesen, mereka mesti meletakkan deposit. Dan kalau ada berlaku masalah, misalnya wang deposit itu boleh digunakan untuk membayar balik pampasan kepada pelabur-pelabur yang mengalami kerugian. Kali ini akan kita masukkan di dalam peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang baru ini. Yang Berhormat Bandar Kuching juga mengatakan, sekejap saya habiskan dulu, mungkin ada jawapan saya belum sampai lagi. Yang Berhormat Bandar Kuching juga